Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas kita pada kali ini, kita akan masuk topik Kimia Tingkatan 4, tema 4 Kimia Industri, bab 8 Bahan Buatan dalam Industri, 8.1 Aloi dan Kepentingannya. Standard pembelajaran, murid boleh 8.1.1 memerihalkan dengan contoh aloi, 8.1.2 mengeksperimen untuk membandingkan sifat aloi dengan logam tulennya, 8.1.3 mewajarkan penggunaan aloi berdasarkan komposisi dan sifatnya. Aloi. Aloi merupakan campuran dua atau lebih unsur yang mana unsur yang utama ialah logam. Tugu Negara Malaysia merupakan monumen yang dibina pada tahun 1966 dengan menggunakan aloi. Tugu Negara Malaysia dibina menggunakan gangsa. Tujuan pengaloyan: meningkatkan kekuatan dan kekerasan logam, untuk mengelakkan pengaratan besi, untuk memperbaiki rupa logam. Di sini dapat dilihat contoh-contoh aloi, iaitu duralumin untuk membuat badan kapal terbang, gangsa untuk membuat pingat, loyang untuk membuat kunci, keluli untuk membuat badan kereta, keluli nirkarat untuk membuat sudu dan garpu, dan pewter untuk membuat cenderamata. Perbandingan sifat aloi dengan logam tulen. Permukaan aloi adalah berkilat manakala logam tulen permukaannya adalah pudar. Sifat tahan kakisan. Aloi lebih tahan kakisan manakala logam tulen mudah terkakis. Sifat kekerasan. Aloi adalah keras manakala logam tulen adalah kurang keras. Kekuatan dan kekerasan aloi adalah berdasarkan susunan zarah. Adakah aloi bersifat lebih kuat dan keras berbanding dengan logam tulen atau sebaliknya? Bagaimanakah perubahan ini berlaku? Logam tulen terdiri daripada satu jenis atom yang bersaiz sama dan disusun secara teratur. Apabila dikenakan daya, lapisan atom logam tulen mudah menggelongsor di atas satu sama lain. Hal ini menyebabkan logam tulen bersifat mulur atau mudah ditarik menjadi dawai halus. Jadi dapat kita lihat di gambar kat sini. Okey, ini adalah susunan untuk atom logam tulen. Okey, disebabkan ini adalah atom logam tulen, maka dia adalah terdiri daripada satu jenis logam sahaja. Sebab itulah saiz semua logam ini adalah sama. Jadi bila dikenakan daya, okey, maka atom-atom di atas ni akan menggelongsor. Okey, ini yang dimaksudkan logam tulen bersifat mulur. Logam tulen juga bersifat boleh ditempa atau mudah dibentuk. Terdapat beberapa ruang kosong di antara atom di dalam logam tulen. Apabila dikenakan daya, atom-atom logam akan menggelongsor untuk mengisi ruang kosong dan membentuk struktur baharu. Jadi dapat kita lihat di sini, okey, ada ruang-ruang kosong. Maka apabila dikenakan daya, okey, ruang-ruang kosong ini akan diisi oleh atom-atom logam tersebut. Aloi terbentuk apabila atom-atom asing dicampurkan bersama-sama logam tulen. Atom-atom asing mempunyai saiz yang berlainan daripada atom logam tulen. Oleh itu, susunan teratur atom logam tulen akan terganggu. Hal ini menyebabkan lapisan atom di dalam aloi sukar menggelongsor di atas satu sama lain apabila dikenakan daya. Jadi dapat dilihat daripada rajah 8.7 di sini. Okey, logam tulen okey, telah pun diisi dengan atom-atom asing.
Okey, dan atom-atom asing ini selalunya berlainan saiz daripada saiz atom logam tulen. Kewajaran penggunaan aloi berdasarkan komposisi dan sifat. Penggunaan aloi adalah berdasarkan komposisi dan sifat aloi yang dihasilkan. Aloi dicipta untuk tujuan tertentu. Ahli sains mengubah komposisi unsur untuk menghasilkan aloi dengan sifat yang berbeza. Contoh, keluli dan keluli nirkarat berasal daripada logam tulen yang sama, iaitu besi. Namun, kedua-dua aloi ini memiliki sifat yang berlainan dan digunakan untuk tujuan yang berlainan. Boleh dilihat dekat sini. Okey, contoh yang pertama adalah duralumin. Okey, duralumin komposisi terdiri daripada 93% aluminium, 3% kuprum dan 3% magnesium dan 1% mangan. Okey, sifat dia lebih kuat daripada aluminium tulen. Okey, kenapa dibandingkan dengan aluminium sahaja? Kerana aluminium adalah komposisi yang terbesar, iaitu 93%. Okey, kentupatannya adalah rendah. Okey, dan dia tidak berkarat. Okey, kegunaan yang paling biasa bagi duralumin adalah badan kapal terbang, kabel elektrik dan juga basikal lumba. Disebabkan itulah basikal lumba ni harganya adalah sangat mahal. Berikutnya kita pergi kepada gangsa. Komposisi bagi gangsa ialah 90% kuprum dan 10% stannum. Sifat bagi gangsa ialah lebih kuat daripada kuprum tulen dan juga dia tidak berkarat. Kegunaannya adalah seperti gambar untuk membuat pingat, membuat tugu, contohnya seperti tugu negara, dan juga untuk membuat piala. Yang ketiga adalah loyang. Komposisi loyang terdiri daripada 70% kuprum dan 30% zinc. Sifat adalah lebih kuat daripada kuprum tulen, tidak berkarat dan juga berkilat. Kegunaannya adalah untuk alatan muzik, tombol pintu dan juga kunci. Yang keempat, kita pergi kepada keluli. Okey, keluli terdiri daripada 98% besi dan juga 0.2 hingga 2% karbon. Sifat juga dikenali sebagai keluli karbon, lebih kuat dan keras, boleh tempur. Terdapat 3 jenis keluli, iaitu keluli karbon rendah, keluli karbon sederhana dan keluli karbon tinggi. Kegunaannya adalah untuk struktur bangunan, landasan keretapi dan juga badan kereta. Yang kelima, kita masuk kepada keluli nirkarat ataupun dikenali dengan nama stainless steel. Komposisinya adalah 73% besi, 18% kromium, 8% nikel dan 1% karbon. Sifatnya lebih kuat daripada besi tulen dan tahan kakisan. Maksudnya di sini keluli nirkarat ni dia tahan daripada karat. Kegunaannya adalah untuk sudu dan garpu, singki dan juga alatan pembedahan. Yang keenam, kita masuk kepada pewter. Komposisi pewter adalah 95% titanium, 3.5% antimoni dan 1.5% kuprum. Sifat bagi pewter lebih kuat daripada titanium tulen, tidak berkarat
dan berkilat. Kegunaannya adalah untuk barang perhiasan, piala dan juga cendera mata. Dapat dilihat di sini gambar foto 8.2 adalah kereta api maglev. Okey. Superkonduktor merupakan contoh alloy yang digunakan dalam pengangkutan elektrik seperti kereta api maglev. Superkonduktor tidak mempunyai rintangan elektrik pada suhu yang sangat rendah. Alloy ini digunakan untuk membuat magnet yang boleh mengapungkan gerabak dan menggerakkannya pada kelajuan yang sangat tinggi. Kita lihat pula eksperimen 8.1, perbandingan sifat alloy dengan logam tulen. Tujuan adalah untuk mengkaji perbandingan sifat alloy dengan logam tulen. Pernyataan masalah, adakah alloy lebih tahan terhadap kakisan dan lebih keras daripada logam tulen? A. Kita masuk kepada sifat tahan kakisan bahan. Hipotesis, keluli nirkarat lebih tahan terhadap kakisan berbanding dengan besi. Okey, untuk eksperimen ini, pembuli ubah dimanipulasikan adalah jenis kepingan, iaitu kita gunakan kepingan keluli nirkarat dan juga kepingan besi. Okey, pembuli ubah bergerak balas adalah pengaratan kepingan dan pembuli ubah dimalakan ialah saiz kepingan dan juga isi padu air suling. Okey, jadi kita kena pastikan kepingan ini mempunyai saiz yang sama dan juga kedua-duanya direndam dalam air suling. Okey, prosedur. Yang pertama, bersihkan permukaan kepingan keluli nirkarat dan kepingan besi dengan menggunakan kertas pasir. Perhatikan keadaan permukaan kedua-dua kepingan. Catatkan pemerhatian anda. Yang kedua, rendamkan kedua-dua kepingan ke dalam bikar yang berisi dengan 80 cm padu air suling. Biarkan kedua-dua bikar selama seminggu. Selepas seminggu, catatkan pemerhatian anda. Okey, untuk keputusan, kita akan dapati keluli nirkarat, selepas direndam di dalam air selama seminggu, dia tidak menunjukkan apa-apa perubahan. Manakala jenis kepingan besi akan berkarat. Jadi kesimpulannya adalah keluli nirkarat lebih tahan kakisan daripada besi. Eksperimen B iaitu untuk mengkaji sifat kekerasan bahan. Hipotesisnya ialah alloy lebih keras daripada logam tulen. Pembuli ubah dimanipulasikan adalah gangsa dan kuprum. Jadi gangsa dan kuprum ini kita gunakan dalam bentuk blok di sini. Dalam gambar rajah ini ditunjukkan blok gangsa digunakan. Pembuli ubah bergerak balas adalah kekerasan, manakala pembuli ubah dimalarkan adalah berbola keluli. Jadi berbola keluli ini mesti gunakan berbola keluli yang sama untuk kedua-dua eksperimen. Yang pertama gunakan blok gangsa, yang kedua kita gantikan dengan blok kuprum. Prosedur yang pertama, lekatkan sebiji berbola keluli pada permukaan blok gangsa dengan pita cellophane. Jadi kita lekatkan dengan pita cellophane dekat sini. Dengan tujuan supaya berbola keluli ini tidak bergerak ataupun tidak tergolek jatuh ke bawah ataupun ke tempat lain. Yang kedua, gantungkan pemberat 1 kg pada kaki retort setinggi 50 cm daripada permukaan blok. Jadi dapat dilihat di sini kita pasangkan dengan pembaris supaya kita dapat ukur dengan lebih tepat. Yang ketiga, jatuhkan pemberat ke atas berbola keluli. Yang keempat, ukur diameter lekuk yang terbentuk. Yang kelima, ulang langkah 1 hingga 4 sebanyak 3 kali tetapi pada permukaan berlainan blok gangsa untuk dapatkan purata diameter lekuk terbentuk. Jadi contohnya blok gangsa ni kita boleh terbalikkanlah ataupun kita
ubah kedudukan berbola keluli ni letak pada bahagian tepi. Okey. Yang keenam, ulang langkah 1 hingga 5 dengan menggantikan blok gangsa dengan blok kuprum. Okey, keputusannya kita akan dapati saiz diameter lekuk bagi gangsa adalah lebih kecil daripada saiz diameter lekuk oleh blok kuprum. Jadi blok kuprum akan membentuk diameter yang lebih besar. Kesimpulannya di sini adalah gangsa lebih keras daripada kuprum. Sekian, terima kasih.